Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajarannya banyak dan kita ambil kekuatan doa. Saya tahu masa sudah habis kan, sepatutnya saya sudah pukul 11. Sekarang pukul berapa, Dik? Oh, saya sepatut habis 11.30. Sekarang 11.48. Jadi dah lebih banyak masa sangat dah. Kita berhenti pukul 12 ya. Lebih kurang dah 10 minit lagi. Masya Allah. Oh, kehadiran di live lebih kurang dalam 3,500. Alhamdulillah, terima kasih yang turut hadir sama. Okey, muslimin muslimat, saya rasa saya nak baca daripada buku ni pula. Sebenarnya ada satu kisah Ar-Rumaisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia bernikah dengan seorang lelaki. Kisah kedua dalam kitab ini adalah, ini kisah para wali Allah, dia campur semua. Wali Allah, sahabat-sahabat Nabi, para salafus salih, daripada perempuan dan juga lelaki. Kisah kedua dalam kitab ini iaitu Rumaisah Ummu Sulaim. Ar-Rumaisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni seorang wanita yang dilamar oleh orang kafir, oleh orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam yang melamarnya namanya adalah Talhah. Subhanallah, suaminya nama Abu Talhah. Namanya Abu Talhah. Abu Talhah maksudnya ayah kepada Talhah. Anaknya diberi Talhah lah nama Abu Talhah. Abu Talhah ni masa nak menikahi Ummu Sulaim, dia belum masuk Islam. Ketika dia nak meminang Ummu Sulaim, dia menawarkan beberapa harta yang sangat berharga. Ummu Sulaim tolak. Ummu Sulaim minta maharnya adalah pengislamanmu. Kamu masuk Islam, itulah mahar. Jadi, siapa yang masuk Islam kerana nak menikahi wanita Islam, kita tak boleh cakap, oh dia masuk Islam sebab nak nikah. Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Walaupun pernikahan itu masuk Islam atas dasar nak nikah, itu adalah asbab. Hakikatnya Allah memilih untuk dia diberi hidayah. Subhanallah. Jadi, dan kalau kita tengok kisah Ummu Sulaim ni, muslimin muslimat, ada kisah masyhur bagaimana Ummu Sulaim berjaya menguruskan emosi saat anaknya meninggal. Kalau baca kitab ini ada 3 riwayat tentang kisah. Jadi saya cerita sikit lah. Boleh? Boleh cerita sikit ya? Okey, cerita banyak pun tak apa ya. Masya Allah. Puan pula sambung bercerita ya. Muslimin muslimat, saya gurau je, saya gurau ya. Masa ni dikatakan Abu Talhah pergi musafir ataupun keluar, wallahu alam, mungkin pergi berniaga ke, pergi ke perang ke, buat kerja dakwah, wallahu alam. Salah seorang anak mereka meninggal dunia yang masih kecil. Lalu apabila Abu Talhah balik, Abu Talhah bertanya kepada isterinya Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim kata dia baik-baik sahaja. Lalu Ummu Sulaim mempersiapkan dirinya. Sebelum itu Ummu Sulaim bagi pesan kepada jiran-jiran ataupun adik-beradik keluarganya, jangan sesiapa bagi tahu keadaan anaknya yang telah meninggal dunia kepada suami dia Abu Talhah, kecuali aku sendiri yang beritahu. Lalu subhanallah, Ummu Sulaim pun memperindahkan dirinya, memberikan makanan yang terbaik dan melayani suaminya. Dan pada malam itu mereka melakukan hubungan suami isteri. Pada waktu pagi, Abu Talhah pergi tanya lagi tentang anak. Lalu saat ini Ummu Sulaim menjawab, wahai suamiku, apa pandanganmu sekiranya seseorang meminjam sesuatu, lalu apabila yang memberi pinjam itu mahu ambilnya kembali, lalu dia enggan pulangkan? Lalu Abu Talhah jawab, itu tidak adil. Mana boleh buat macam tu? Dah kalau tuannya nak, pulangkanlah balik. Lalu Ummu Sulaim jawab, itulah yang berlaku kepada anakmu. Yang memberi pinjaman telah mengambilnya kembali, iaitu Allah telah mengambil anak. Bila Abu Talhah mendengar, subhanallah, Abu Talhah terus rasa marah. Rasa macam marah lah. Ada riwayat mengatakan Abu Talhah tak marah. Abu Talhah terus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada riwayat mengatakan Abu Talhah macam sedikit kecewa, bukanlah marah macam mana. Kenapa sampai tak terus cakap soalan macam itulah. Kenapa makan dulu, siap bersama apa semua. Apa yang dibuat Abu Talhah pergi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang apa yang berlaku ni? Apa pendapatmu tentang Ummu Sulaim ni? Apa yang dibuat padaku ini? Lalu Rasulullah terus mendoakan, semoga Allah merahmati malammu pada malam tadi. Lalu pada malam melakukan hubungan tu, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan seorang anak yang diberi nama Abdullah bin Abi Talhah. Subhanallah.
Maksudnya subhanallah, kisah yang kedua Ummu Sulaim ni banyak kisah dia, kelebihan dia, sifat dia. Seorang wanita yang sangat hebat mengendalikan emosi. Kalau kita mungkinlah kan sampai-sampai tu, oi tak ada dah, suami tak sempat masuk rumah lagi, abang bertempik-tempik kan, ataupun telefon ni gini. Yelah saat zaman tersebut mana ada telefon nak hubungi sekian-sekian, tetapi dia masih nak menyampaikan berita yang sedih itu pada waktu yang suami dah kenyang, suami dah rehat. Betapa dia fikir tentang emosi suami melebihi daripada emosi dia ketika itu. Jadi kadang-kadang kita kan boleh buat macam tu, kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi biasanya kita dah emosi, kita nak cepat-cepat luahkan emosi kita tu, nak berkongsi. It's okay, bukan kata kita perempuan yang lemah. Sebab itulah tujuan kita berkahwin, Allah nak kita berkongsi susah dan payah. Masya Allah. Yang terakhir, ini satu buku yang ditulis oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman. Saya rasa ramai yang kenal Ustaz Syahari Abdul Rahman kan? Beliau kan banyak kali juga keluar TV dan selalu memimpin kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran. Buku ni saya tak ada jual, tapi siapa yang nak cari boleh carilah di pasaran. Tajuknya adalah Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran. Ustaz Syahari mengeluarkan wanita-wanita yang disebut di dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang dirakam kisahnya di dalam Al-Quran. Dan saya nak tutup dengan kisah ibu kepada Nabi Musa AS. Ringkas je cerita, jangan risau. Risau ke? Tak risau. Risau ni nak balik masak je. Oh tak masak. Masak. Order je, tunjuk-tunjuk je. Kantoi subhanallah. Siapa kat rumah dia ada Thermomix? Saja je saya nak. Ada, siapa ada Thermomix? Dia ada Thermomix, ada lagi. Kan orang kata bibi Jerman, Thermomix tu Jerman bibi Jerman. Saya kan baru riki-riki Thermomix tu. Sebenarnya tahun lepas ke 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas ada pihak yang nak bagi hadiah saya Thermomix tu kan. Harga dia lebih kurang 6,000 lebih 7,000 lebih. Ada pihak nak bagi hadiah tapi dia kata ustazah saya nak bagi hadiah tapi saya boleh tak ustazah ambil gambar, lepas tu saya nak macam nak gunakan. Saya memang, lepas tu suami saya memang tak bagilah. Sebab memang kita cuba elakkan. Bukan tak nak sokong orang kita berniaga, nak sokong tapi adalah perkara yang perlu kita jaga. Kalau kita fikir, alah dapat free kot 7,000 lebih, pegang gambar je ustazah. Adalah banyak lagi benda lain, tawaran dunia datang tu terlalu banyak. Ustazah cakap 5 minit bayar 20,000, ustazah cakap ni. Tapi alhamdulillah, saya bukan sombong, saya minta maaf siapa yang cakap sombong, ustazah tak nak pay review, ustazah tak nak ni, tak nak bantu peniaga musim, tak. Sebab apa? Saya takut terganggu fokus kepada kerja dakwah. Adalah sebab-sebab lain lagi. Kalau saya terima satu, macam mana saya nak tolak yang lain? Faham ya? Duit tu memang datang dan jumlah yang sangat-sangat besar, jadi duta, jadi itu, jadi ini. Tetapi bukan kecintaan, istiqamah dan kena jaga bab dakwah ni, ini lebih utama. Sebab saya kata kalau saya terima yang ni pula kata ustazah boleh buat yang tu. Kalau ustazah ni, kalau yang nampak rakam-rakam FB tu yang orang gunakan saya, memang saya tak ambil walaupun satu set, itu sekiranya tolong je. Bila saya buat je contoh untuk derma ni, mari masuk melalui IPA, boleh tak ustazah buat video untuk derma ni, boleh tak derma ni. Saya dah cakap, kadang tu bila nak tolak orang tak faham, kata ustazah tak nak menolong. Okey, lepas tu kan lama saya buat permohonan dengan cik suami nak beli benda ni kan. Tak lulus lagi lah macam tu. Tapi akhir-akhir ni macam nak lulus sikit, sebab dia nampak saya dah makin jarang masak. Subhanallah. Sebenarnya komitmen semakin bertambah. Kalau siapa yang selalu follow, komitmen saya semakin bertambah. Kalau dulu dakwah je, sekarang banyak sangat. Jadi saya pun mulalah cari-cari alasan, kena ada misi yang membantu ni. Macam tu kan. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat, sebenarnya memang menyediakan makanan kewajipan hakikatnya adalah daripada seorang suami lelaki. Maksud menyediakan makanan, kita isteri membantu, memudahkan suami melaksanakan tanggungjawab. Jadi kita bertanggungjawab jugalah. Tanggungjawab kita adalah membantu suami menjalankan tanggungjawabnya. Macam tu. Tapi kalau isteri tak nak masak, tak berdosa. Isteri tak nak masak, suami tak boleh paksa. Tak, ini dibahaskan oleh alim ulama. Nanti tuan-puan kena cari tajuk wanita bukan bibi, tetapi dibincangkan 4 mazhab. Apakah hukum wanita yang enggan masak? Adakah jatuh berdosa?
Adakah jadi wajib? Itu dibincangkan supaya faham apa tanggungjawab wanita, apa tanggungjawab. Antaranya, saya tak ingat mazhab mana, suami wajib menyediakan makanan siap untuk isteri. Ada mazhab tertentu. Ada mazhab yang lain, suami wajib menyediakan makanan siap ataupun menyediakan bahan-bahan untuk disiapkan oleh isteri. Dan sekiranya isteri enggan, suami tidak boleh menyatakan isteri itu nusyus. Maksudnya, lawan tak pitah. Tetapi bila wanita melakukannya, dia melakukan satu amal ibadah yang sangat besar. Amal ibadah yang sangat besar. Sampai Nabi kata, ia diberikan pahala sedekah. Itu yang ditanya oleh seorang wanita di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana perbuatanku menyediakan makan dan minum untuk suami dan anakku? Nabi kata, bagi kamu 2 sedekah. Satu sedekatun jariyah, satu sedekah qarabah. Sebab masa tu Nabi kata, Nabi sedang menyuruh dan menuntut supaya seramai mungkin, tu rakam kan buat tu kan, seramai mungkin, sebanyak mungkin supaya berusaha untuk sedekah. Lalu para wanita ni dia fikir, adakah apa yang dia sediakan makan itu sedekah? Nabi kata, bagi kamu 2 sedekah. Jadi kita kena berebut lah. Kalau suami nak sediakan, tak apa bang, saya bang, jangan bang, saya dapat 2, awak 1. Ya, suami dapat 1 sedekah sebab memberi makan tu dikira sedekah. Tapi perempuan bila sediakan dapat 2 sedekah.